Alhamdulillah, we meet again, everyone. Waalaikumsalam. We have here Tira, Bella, and Ika, right? Last class, we discussed on the unity and how Ministry of National Unity come into exist to make sure that we strengthen all the races in this country so we can live in a harmonious environment with all the citizens. Okay. Continuing that, chapter 9, we need to learn about plan and vision, and I hope that you have go through all of the content and get some information outside by searching. Okay, especially when you look into the task today, you might need to get some idea about what is the task all about. Okay, kita nak bincangkan tentang perancangan dan wawasan negara. As a Malaysian citizen and growing up, become an adult, we need to understand that this is a part of our responsibility and to get to know the plan and try to fulfill with what condition that we are in. We are placed to. Okay, kita kat mana sebenarnya dalam perancangan Malaysia ni, sebahagian daripada tanggungjawab rakyat Malaysia untuk cuba memenuhi tuntutan negara dan paling tidak menyumbang dalam pencapaian ke arah Malaysia maju. Okey, apa perancangan dia? Dia tengok point kat sini. Alright, very important throughout our beginning of Malaysia, we need to have this kind of development. We need to be a development country. That is our target. We need the country to build up infrastructure, technology, okay, with all the equipment and all the facilities. Kita perlukan sebuah negara yang membangun, kelihatan modern, menggunakan segala teknologi, and kalau boleh yang canggih, dan akhirnya terbina lah infrastruktur, kemudahan dan juga peralatan untuk kegunaan rakyat, tanda kemajuan sebuah negara tadi. Okay, when we talk about national development, we need to have two different ideas here, which is the 5 years plan and the long term plan, the framework, rangka kerja yang perlu sebuah negara tadi rancang dalam masa 5 tahun. Kebetulan sebenarnya it's relate with the term of a government. Di negara Malaysia kita ni, kita tahu sebuah kerajaan tadi diberi peluang selepas berlakunya pemilihan kerajaan yang kita panggil pilihan raya selama 5 tahun, satu penggal tempohnya. So setiap penggal perlu dirancang apa yang nak buat. Contohnya kalau kita anggap balik PRRU yang ke-14, Kerajaan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya, inilah kali pertama mengambil alih daripada satu parti yang begitu lama memerintah selama 60 tahun, Barisan Nasional. So kita lihatlah bagaimana Barisan Nasional setiap 5 tahun dia akan memperbaharui rancangan dia. Okay. Dan datangnya Pakatan Harapan dengan satu perancangan yang baru, tetapi hari ini kita nampak berlaku sedikit pancaroba dalam politik negara. We can see that a bit of chaos, so this disturbing the plan. Perancangan awal mungkin lebih tertumpu kepada pembangunan ekonomi, tapi hari ini bila diambil alih oleh PM yang ke-8 Muhyiddin Yassin, kelihatan seperti lebih kepada kebajikan rakyat dan prihatinnya kepada keperluan masyarakat kita, kan? Okay, long term is a bit longer than the 5 years. Maybe it can consider as 20 years, or like Mahathir having this wawasan 2020 from the years of 90s, daripada
tahun 90-an dia menjangkau 30 tahun akan datang, which is sekarang ni apakah pencapaian negara. And then continue by him is Pak La. Pak La mempunyai perancangan yang menjangkaui 100 tahun. 100 tahun Malaysia Alright. Waalaikumsalam Bella. Okay. Alright, it's okay. As long as you are here, that's good enough. And then datang kita punya ex Prime Minister yang lepas, which is Najib Razak, mempunyai perancangan yang pendek sikit daripada Pak La, which is 50 years of independent, katanya 2057. Sorry, 2057 tu 100 tahun merdeka. 100 tahun merdeka sebenarnya. Najib 20, mungkin 2030 atau 2050 macam tu. So it's depend on the leadership concern that changing the framework. So bergantunglah kepada siapakah kepimpinan kita masa tu yang menentukan rangka perancangan Malaysia hari ini, right? Okay. So it's a bit long actually. If you look into the notes, for those who have the books, you can see that it's a lot of plan. Daripada zaman dulu sampai zaman sekarang banyak plan. So saya ringkaskan kat sini apakah plan yang utama. So yang ada dalam buku contohnya NEP, NDP and NVP. Yang tengah yang berubah. So apakah yang tengah tadi? If you go through the slide, you might know it. E is for economic, D for development and V for vision. So first of all, to develop our country, we look into the economic plan. What is the core subject for our country during that time? Beginning of independence, permulaan kemerdekaan, kita lebih tertumpu kepada pembangunan ekonomi. Kita nak ekonomi kita meningkat dan berdaya saing dengan antarabangsa. Kita nak ekonomi kita ni diiktiraf oleh negara serantau, apatah lagi boleh mencapai tahap world class. Okay, alright. So apa isi dia? Tengok di sini. Okay, yang pertama, economic policy kita adalah untuk menangani isu poverty, kemiskinan. Alright. From the past until right now, this issue is a very big one. And walaupun sebenarnya kita ada eradication strategy, kita ada strategi penghapusan kemiskinan di negara kita, masih lagi berlaku kemiskinan. Alright, itu one thing. At another point, which is we going to be proud, maybe we can see that the poverty issue is decreasing. Boleh dikatakan pada satu peringkat isu kemiskinan ni mungkin telah diatasi, ataupun sebenarnya kalau ikutkan mungkin ia lebih banyak daripada apa yang hari ni kita ada. Walaupun begitu, kalau ikutkan pakar ekonomi, kita masih lagi dalam tahap yang boleh dikatakan gagal. Kerana ketika Najib Razak menyatakan pada siapa-siapa yang duduk di bandar dengan pendapatan 3,000 ke bawah, ia adalah dikira sebagai miskin bandar. So term poverty in urban is being labelled as if like we are expanding the poverty. Seolah macam makin bertambah pula miskin tu bila dikatakan miskin bandar. Satu kesilapan lah sebenarnya yang telah diumumkan oleh beliau sendiri. Okey. So ketika itu sampai hari ini kita sebenarnya nak menghapuskan kemiskinan. Ada juga kita nampak kebaikannya where ramai orang yang bukan berada dalam tahap kemiskinan sebenarnya. Right? Boleh hidup, okay? Boleh survive, boleh bekerja, boleh menjalani kehidupan normal. Dan banyak bantuan diberikan untuk menghilangkan ataupun mengurangkan, akhirnya cuba menghapuskan kemiskinan di negara kita. So ada pro and cons in certain things.
And then the community restructure, kita nak menyusun semula masyarakat kita ketika itu, terutama dalam bidang ekonomi ni, sebab masyarakat kita terpisah pada peringkat awal, Melayu, Cina, India. Jadi kita nak susun semula supaya setiap Melayu, India, Cina ni berada dalam semua sektor. Dan mungkin juga kita lihat, we try to look at the benefit and advantage of each races that we have. Mungkin Malay is more on managing, Chinese is more on production, and maybe Indian is more on servicing, macam tu. So ada tukang mengurus, ada tukang menghasilkan, ada tukang berkhidmat. Right? Okay, ikutlah yang mana yang kita mampu. Continue from that, we have development. Kita ada pembangunan. Kita nak berlaku pembinaan daripada beberapa sudut, termasuklah ekonomi, of course. Tapi kita juga nakkan social strengthen. Kita nak berlaku kekuatan perhubungan, pergaulan sesama bangsa. Kita banyak dah bincang benda tu, tetapi ditekankan lagi sebab kadang-kadang wujudnya kesilapfahaman, persekitaran, perbalahan di antara kaum. Hari ini masih lagi viral beberapa isu, video-video yang menunjukkan rasisnya sebahagian daripada golongan kita. Apapun, kita masih puji keseluruhan rakyat Malaysia, mungkin 80% telah pun memahami isu kekuatan sosial. Political stability, sepatutnya hari ini kita mencapai tahap politik yang lebih stabil daripada dulu. Malangnya kita lihat terlalu banyak pancaroba pergolakan dalam dunia politik. Politik bermaksud kepimpinan negara. And we can see that after we hand over from Barisan Nasional to Pakatan Harapan, suddenly the Prime Minister of Pakatan Harapan leave the status, and then suddenly giving to someone else, and someone else take over with a very limited resources. And now, yesterday, kemungkinan besar berlaku lagi rombakan dalam pentadbiran negara. Bukan kita nak menyalahkan sesiapa pun, alright? Kita mungkin berada pada mana-mana penyokong. Mungkin ada yang menyokong Tun Mahathir contohnya, dia akan melihat kelemahan pihak yang lain. Yang menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin pula mungkin melihat kepada janganlah diganggu jawatan beliau hari ini. Tapi siapa-siapa yang menyokong Anwar Ibrahim dan Datuk Seri daripada tahun 98 melihat kepada 22 tahun menanti kepimpinan beliau untuk menjadi kenyataan sebagai jawatan yang tertinggi dalam negara kita selepas kita punya agung, mungkin juga boleh dikatakan sedang cuba mencari peluang, right? Okay, anyhow, as a citizen, this is what happening. We might be in the state of a bit frustrating, and maybe we feel like depressed, or maybe try to ignore all these issues. Just to be reminded, sebenarnya kita adalah sebahagian daripada dunia politik negara kita. So kat mana pun kita lihat yang mana yang sebenarnya memberi impak besar kepada kerajaan. Betul, kita nampak hari ini Muhyiddin Yassin mungkin banyak menekankan kebajikan rakyat dengan segala prihatinnya. Dan bukanlah beliau yang memulakan, sebenarnya telah pun dimulakan oleh Najib Razak sendiri. Dengan adanya konsep Satu Malaysia pun kita akan belajar bagaimana kedai Satu Malaysia, bantuan Satu Malaysia, rumah Satu Malaysia, termasuklah belia Satu Malaysia, semua ni memang dana yang banyak disumbangkan kepada golongan tersebut. Tun Mahathir pula dia lebih tumpukan kepada pembangunan kemodenan yang berbentuk ekonomi, tapi dengan 2 tahun yang beliau ada datang kembali dalam dunia politik, nampak macam susah untuk dicapai, kan? Kita faham kan kekuatan yang beliau ada sebelum ini, dan mungkin juga strategi yang cuba beliau gunakan hari ini dah sampai limit, kan? Dah habis, terhad, kan? Dan kita nak muka baru, kan? Bukanlah salah apa yang Najib Razak buat,
dengan memberi sumbangan dan juga membina projek mega, tapi dia ada impact kan, sedikit. Dan kelemahan beliau mungkin disabitkan dengan unsur dan elemen korup. Manakala Tan Sri Muhyiddin Yassin pula, di manakah pembangunan ekonomi negara? Okey. Kenapa hari ini sebahagian daripada penyokong Anwar Ibrahim beria-ria nakkan beliau menjadi Perdana Menteri? Kerana kalau kita kaji sejarah beliau sendiri, kita nampak sebenarnya kekuatan beliau ada dalam pelbagai sudut. Beliau pernah menjalani hidup sebagai mahasiswa yang berjuang untuk bahasa, untuk bangsa. Okey. Dan beliau juga kemudian cuba mendalami bidang agama dan memberi satu kesan besar kepada peningkatan kesedaran agama di kalangan belia ketika menyertai ABIM. Selepas itu beliau terlibat dalam politik dan memegang beberapa jawatan yang kita lihat satu unsur paling utama ialah anti rasuah. Tiada satu bahagian yang berada di tangan beliau secara salah. Dan kita lihat juga keluarganya dibina atas dasar sahsiah, siasah. Sahsiah kepribadian, siasah ialah kepimpinan kan. Isteri beliau sendiri, anak-anak beliau sendiri mempunyai jawatan-jawatan yang besar. Dan mereka ini bila mentadbir mempunyai golongan bawahan yang memang mengia dan mengakui kehebatan dalam keluarga tersebut. Jadi satu family. Kemudian beliau juga diiktiraf di luar banyak kerajaan negara yang memanggil beliau untuk buat ucapan dan berkongsi idea Dia boleh setara dan sebanding dengan Dr. Mahathir ilmunya. Dia boleh sebanding dengan Najib dalam keadaan idea untuk transform, yang mana beliau telah memulakan idea reformasi, reform. Dan beliau boleh juga setanding dengan Muhyiddin Yassin yang hari ini dikatakan abah sifat keprihatinan kepada rakyat. Beliau telah buat dan beliau telah berada dalam masyarakat sebelum ini. Dan ramai yang telah terkesan dengan hidup beliau. Dan yang kita lebih puji ialah penyokong beliau. Yang mana penyokong beliau ni kalau katakan dihentam, dimaki hamun, dicerca, kita sabar. Berbanding dengan penyokong lain, bukan kita nak hina sesama bangsa, tetapi kita lihat cara pembawakan kumpulan tersebut ataupun parti tersebut seperti ada permasalahannya. Okay? Bukanlah kita kata perfect Anwar Ibrahim, tapi kita nampak macam inilah mungkin peluang yang ada untuk ditadbir oleh seseorang yang begitu serba-serbi, lengkap seolah-olahnya. Right? Okay. Contoh sebab tu hari ni Agong akan cuba mempertimbangkan cadangan beliau untuk mengambil alih kerajaan dengan sokongan 120 majority. Okey, kita sambung. Vision panjang kat sini yang saya utamakan ialah dia punya tunjang, critical thrust. Maknanya tunjang yang paling utama. Critical ni kat sini bukan maksud ada masalah, yang terutama macam tu. Tunjang yang terutama kita ada 7. Yang pertama, kita kena jadi, we need to become a resilient nation. Satu masyarakat yang tinggi daya tahan. Maksudnya dihentam macam mana pun steady, right? Equitable society, satu kelompok rakyat yang equip, mempunyai kemahiran. Sebab tu kita banyak ada sijil-sijil. Kita buka khusus bengkel, kita minta supaya terlibat dalam seminar dan mungkin juga perkampungan ataupun program macam tu. Alright. So as you are now, and even though you are part time and you are teaching, but at night you are learning.
So this is called equitable society. Kita boleh belajar, kita boleh bekerja. Mungkin juga macam tadilah, ada yang mungkin terlibat dengan sosial, mengikut kita punya talent masing-masing. Ada yang mungkin dia lebih kepada arah sumbangan di YouTube kan, ataupun mungkin sumbangan di sukarelawan kan. What can you give? So this is the second point all about. High growth, kita nak lebih tinggi pendapatan. Kat sini growth kat sini adalah berkaitan dengan pendapatan, which is at one point we want our citizen, every single Malaysian should get from 5 to 10k a month. Kita nak pendapatan setiap orang rakyat Malaysia ni boleh mencapai 5 ke 10 ribu sebulan. Okay. Walaupun nampak macam agak mustahil hari ni, berlaku ya pancaroba tadi kan. International complete, boleh bersaing dengan antarabangsa. We can see some of us can compete internationally. Some of the citizen being called by the international level of representative, kita wakil negara kita ke peringkat antarabangsa. Knowledge base, yes, we want everyone to have knowledge. That is why education allows all the IPT to growth. Kan? Semua IPT ni membangun dan banyak yang terhasil untuk meningkatkan asas ilmu tadi. Human resource, kita nak ada sumber manusia. We want to cater all the social problem, and we want every individu to be a better person with good moral standard, and at the same time be a charismatic person, and we can give back to the country, at least to the society, or the minimum one for the family. Human resource. Tapi kalau cerita pasal reality, one of my friend told that our human resource department governing the country saying that is too many problem with the society. Terlalu banyaknya. Seolah-olah makin lama makin bertambah masalah masyarakat kita ni. Sedikit mengecewakan kalau kita dengar sebenarnya permasalahan tersebut. Ramai kawan saya juga yang terlibat dalam bidang counselling, because I'm a part of that field before. Social problem is worsen ni makin teruk kan. Sometimes it's scary. And alhamdulillah for me myself, and avoiding from all those issues lah before, saya terlepas, escape daripada masalah dengar problem manusia ni. Saya lebih pada tingkatkan credibility manusia. Okay. Environment pursue, yes, other than that we need to take care of our surrounding, the plants, the animal. Okay, this is the other resources to build up our country. Okay, minyaknya, okay, tumbuhannya, haiwannya. Kita menjaga persekitaran alam semesta daripada pencemaran. Itu antara salah satu point dalam vision kita. So we want the country to be safe. And compared to some country, they might be too advanced but hurting the citizen. Alright. Next. Okay, penting juga ni. Master plan. Okay, dalam banyak-banyak plan, ada satu master plan. Master plan ni tertumpu pada industrial, sebab pada satu zaman ketika Tun Mahathir kita, masa itu Dr. Mahathir menguasai Malaysia selama 22 tahun, this is his plan, where changing from our country that just based on agriculture, kat situ ada bawah tu agriculture ni pertanian, and changing into the industry, and even taking the idea of heavy industry into our country. Nak bagi faham, negara kita asalnya pertanian, sebab kita produce dalam bidang pemakanan. Okay, nak bagi faham. And then kalau kita terus dengan idea itu, kemungkinan besar negara kita dia macam negara kampung.
Sebab apa? Sebab penuh dengan pertanian, right? Tetapi we get some idea from him to change into industry. Industri apa sahaja yang berada di dunia perlu berada di Malaysia. So we are borrowing the technology from others. It's okay. Kalau kita nak berdaya saing dengan Jerman, dengan Jepun, dengan US, kita mungkin lama mengambil masa tersebut untuk sampai satu level yang setahap mereka. Tapi apabila kita buat hubungan, we make some relation, we combine with them, we borrow their technology, we produce here, we bring all the equipment in the country, and that shows how we get the title of developed country. Akhirnya kita berjaya dapat title negara membangun berbanding dengan beberapa negara lain berada dalam tahap negara miskin. Okay. So apa kita buat? Kita bina kilang-kilang. So kilang-kilang yang terbina di Malaysia ni kemudian dibawa masuk pekerja, kemudian dihasilkan barang, dan barang tadi boleh dieksport semula. Walaupun mula-mula kita import, kemudian kita eksport balik, macam tu. So this is the idea of master plan. Akhirnya berjaya lah. Hari ni macam-macam ada dekat Malaysia ni. Alright, any questions so far? Okay, kita teruskan kepada new economic model. Ini panjang sikit. This is the recent one, which is Najib Ideas. Bagaimana dia datangkan satu model baru berkaitan dengan ekonomi. Antara yang paling hebat yang dia datangkan ialah transformasi program. Transform program ni yang biasa kepada luar biasa. Okay, katanya dia dapat idea ni daripada nasihat konsultan besar dunia. Apa pun, tetap pada saya idea ini berguna. Maknanya we change our lifestyle fasten. Patutnya mungkin mengambil masa 2-3 tahun ataupun 2-30 tahun, tapi sebabkan idea ini datang, maka dia ambil masa 2-3 bulan. Contoh macam tu, right? Okay, so we become that kind of nation and citizen. Transform. Kalau dulu ambil masa sebulan 2 untuk siapkan IC, hari ni sehari 2, macam tu. Kalau dulu nak siapkan kerja mengambil masa setahun 2, tapi hari ni sebulan 2 settle dah, kan? Case tertentu, macam tu lah. Okay. And then he came out with this idea also, One Malaysia concept, satu Malaysia, kan? Seperti yang saya sebut tadi. So kita kena buka balik apa lagi elemen dalam konsep satu Malaysia sebenarnya yang cuba datang oleh kita punya bos Ku ni, katanya sebahagian daripada orang yang menyokong dia. Cuma of course kita sedikit kesal berlakunya penyelewengan, kan? Okay. Apapun, kan, that's a part of our history, so we need to accept that journey. Continue from that. And income per capita means, as I say to you, dia nak semua orang mempunyai pendapatan tinggi. Dan kalau dulu kita upgrade daripada diploma kepada degree kepada master, kita bagi extra salary for those, and then we upgrade salary. Even kata okay, dulu kalau degree 1,000 je, no, sekarang degree mesti 2,000 gaji. Macam itulah maksud income per capita. Sehingga kan, kalau dibahagikan jumlah pendapatan negara hari ni, berapa nilai seorang individu kita? Katanya idea ini, economic model ni, dia nak 5 ke 10 ribu tadi. Bayangkan kalau kita boleh dapat 10 ribu sebulan setiap orang. Macam mana lifestyle kita? Kemewahan negara dikongsi bersama dengan rakyat. So that is the idea. As inclusiveness, nak bagi tahu yang sebenarnya benda ni boleh dirasai oleh semua orang. Maknanya bukan ada yang tertinggal. Semua orang rasa. Okay, let's say that macam all the technology just for those rich people, so we try to make it happen to a low income people, supaya orang yang low income pun boleh. Contoh macam ni, let's say
sepatutnya you kena bayar sebulan rumah tadi tu 500. Tapi disebabkan kita nak you rasa juga rumah tadi tu, dengan kemampuan you ada, kita panjangkan tempoh pinjaman. So you get. Right. And then kita nak you rasa kereta, sedangkan you sebenarnya mungkin susah nak ada kereta kan, kemampuan tadi tu. Okay, kita cipta kereta yang paling murah. Confirm you boleh pakai. Right. So inclusiveness there. Let's say still having problem, you can combine your salary, join income. Sebab tu hari ni income dah dikira sebagai satu keluarga. Dia tak kira suami dan isteri, dia kira sekaligus. So nak bagi kita rasa. Alright. So that's the meaning of inclusive. And then present and future, we can see. Do you see the improvement? You can see here now. We have all the technologies. We can use handphone, smartphone. We can have 4Gs. We can have free. The whole day of internet. We can access to anything. And then the recent one using only a barcode. Masa mula-mula ada ATM, kita dah rasa bangga sebenarnya dulu. Okay, guna kad. And then bila kita bayar guna kad, kan? Okay, bayar guna kad, the best lah. Tiba-tiba datang wave, bayar kad, letak saja, kan? Pun dah boleh, dah best lah. Okay, tak payah bawa cashless. Hari ini mungkin cardless. Kad pun tak payah bawa handphone saja. Maybe in the future, what is going to be? Tol kita dulu ada orang, sekarang tak perlu orang dah. Tet lepas, kan? Janji ada. Nak upload, kita panggil Allah. We want to kita nak upload kita punya upload kita punya baki, kan? Reload Allah. Reload very easy. Bella tanya, seorang government senang dapat pinjaman tapi yang kerja swasta susah. Alright, it's true. Because in Malaysia, what the government trying to do from before is that everyone who serve the country, we give you a lot of advantage. Okay, memang betul. Siapa yang kerja kerajaan dia ada jaminan. You kerja dengan kerajaan, jaranglah kerajaan tu akan pecat you. Dan untuk pecat seorang pekerja kerajaan sangat susah. Maknanya sebelum pecat tu, dia ni mesti ada masalah sehingga dipecat. Dan kalau dia ada masalah, seolah-olah macam kerajaan gagal untuk handle masalah dia tu. Okay. So kerajaan bagi jaminan siapa-siapa yang kerja kerajaan, sebabkan you berkhidmat dengan kerajaan, you akan dapat banyak kita panggil habuan daripada kerajaan. Jadi katakanlah you kerja kerajaan, you confirm ada duit. Dan tiap-tiap tahun akan meningkat. Dia ada batch ataupun kita panggil dia punya increment, termasuklah pangkat, macam tu. Okay. So sebab tu nampak seolah-olah macam siapa yang kerja kerajaan lebih selamat. Sebab itu memang kerajaan nak supaya rakyat bekerja dengan kerajaan. Tetapi terdapat limitation. Apabila sampai satu zaman nak kerja kerajaan ni, dia terhad pula. Ramai rakyat daripada kekosongan kerajaan ada. So apa kerajaan buat? Dia bina dan bantu wujudkan badan bukan kerajaan, termasuklah swasta. Okay. Jadi cuma masalah swasta ni apa? Dia lebih kepada profit. So bila dia nak profit, dia bayar gaji murah. Sebenarnya kerajaan cuba buat pada satu zaman bayaran swasta lebih tinggi berbanding kerajaan. Di negara lain yang maju, swasta lebih tinggi daripada kerajaan. Sebab pendapatan swasta tinggi. Hari ini kita nampak macam banyak keterhadan pada swasta. Kerajaan cuba bantu, tetapi sebab kadang-kadang bayaran sewa, siapa tanggung? Swasta. So kerajaan kena bantulah. Tapi kerajaan nak bantu pula kalau berlaku kebocoran dan ketirisan macam sebahagian daripada kita punya pengkaji. Kita bagi bantuan banyak, tapi sebenarnya ada yang sonlap tengah-tengah. Itu problem dia. Jadi belum lagi sampai satu tahap yang mana badan swasta lebih hebat daripada kerajaan. Cuma kerajaan jadi tanda aras lah. Kalau gaji kerajaan diploma dapat 2,000, mungkin yang swasta dapat 1,500. Macam tu. Kalau kerajaan pun letak 1,500, yang swasta
swasta ni mungkin dapat bawah lagi 1,000 je. Okay. Dan bank pula dia lebih yakin dengan kerajaan sebab ada jaminan tadi. Dan kita nampak siapa-siapa pekerja swasta kadang-kadang senang kena buang. Kadang-kadang tukar-tukar kerja, berhenti kerja. Sebab apa? Sebab gaji yang diperuntukkan tu rendah. Allowance kadang-kadang kan, ada kadang-kadang mungkin mengikut belah ihsan company. That is why. Alright, that's the problem. Yes, I can see and everyone actually having the same thing. So what to do is that as me too kan, saya sentiasa mencari peluang multiple source. Maknanya kita ada apa? Income daripada sumber pendapatan lain. Mungkin juga kat sini kita belajar berniaga. Kalau cerita pasal berniaga ni mungkin kita punya senior our Hanisah Big Boss boleh share macam mana dia sebagai seorang peniaga kan, owner kepada tadika. Tu kind of multiple source, so you need that. Macam tu pula lah. So sebab tu hari ni berjayalah seorang yang bekerja biasa kalau dia masuk kerajaan berbanding swasta. But of course limitation ada, so you have to choose. Saya sendiri pun pada peringkat awal nak kerja kerajaan, tapi bila dah 4 kali percubaan saya gagal, 2 dalam bidang psikologi, 2 lagi dalam bidang pegawai takbir. So saya rasa okay, this is my place. So I accept it and I change my perspective where I try to make the best of my work, and rezeki, everything else is coming from the Almighty. So tawakal, tauhid tinggilah macam tu. And of course believe in the sunnah, which is try to do the some part of business. Okay, cuba jawab soalan Bella tadi. And kalau kenaikan gaji lebih tinggi, bukan ke barangan semua akan naik juga ke se? Contoh macam dulu gaji about 1k. Alright, good. Okay, bagus sebenarnya satu discussion hari ni, sebab kita nampak gaji naik, barang pun naik. Kalau gaji naik, barang pun naik, itu sebab kita perlukan economic model tadi. Kadang-kadang ini mungkin sedikit misperception ataupun boleh katakan deception. Kenapa ada orang menentang idea new economic model ni? Sebab kita nampak betul apa yang cuba Najib Razak buat, tetapi dalam masa sama seolah macam ada manipulasi. You bagi gaji tinggi tapi sebenarnya harga barang naik. Sebab apa? Sebab you nak counter balik, you nak dapat balik dia punya kan resources tu. Sepatutnya apa buat? Okay, sebab tu ada, saya pernah tanya mungkin next task ke apa kan, ataupun mungkin dalam kelas biasa ataupun dalam soalan exam, how to increase economy. Tanda satu ekonomi meningkat apabila harga barang rendah, ekonomi confirm naik. Okay, saya ulang balik Nak tahu ekonomi itu naik, harga barang mesti rendah. Kalau harga barang masih naik sedangkan gaji pun naik, sebenarnya ekonomi macam tu juga. Cuma kita nampak, dulu dapat 1,000, sekarang dapat 2,000. Betul macam cakap Ika, tak ada beza pun. Sebab kalau kita naik double, barang pun naik double. Daripada RM90 dah jadi RM1 kan. Ini disebabkan oleh pengurusan negara. How the government manage the country. Sebab itu tadi saya cerita pasal Anwar Ibrahim. Sebab dalam satu konteks kita nampak kepakaran ekonomi yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni terserlah. Dan ketika dia menanti pemindahan Perdana Menteri daripada Tun Mahathir seperti yang dijanjikan kan, masuk berita ni, sebab tu saya sebut ia benar, walaupun ada orang cuba nafikan kan. Walaupun even ustaz sendiri, walaupun Dr. Mazhar sendiri yang saya kagumi pun, dia kata itu perjanjian politik. Tetapi dia dah bersedia untuk ambil alih negara, untuk betulkan ekonomi negara. Tapi dinafikan oleh geng dia sendiri kan, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab tu hari ni kalau kita kata Abah jangan dikacau, sebenarnya Muhyiddin Yassin pun tahu perjanjian itu kan. Sepatutnya dia kena bagi dulu peluang itu kepada Anwar Ibrahim, tapi dia nak ambil peluang tersebut. Of course lah, bila semua orang diberi peluang dia nak ambil.
kan. Sebab tu kadang-kadang kita kena ingat balik satu kisah larian maraton. Lari seorang competition ni, kawan dia yang sepatutnya menang tiba-tiba injured hampir garisan penamat. So yang second ni dah mula kan menghampiri dia dan boleh melepasi dia. You tahu apa yang second ni buat? Dia pegang yang first yang injured tadi tu, dia angkat, jom kita lari sama-sama sampai garisan penamat. Dia menangkan kawan yang injured tu. This is a very true value. If you know this person should win, but suddenly at the last moment he get injured, what would you do? Would you take that chance, or you give the truth winner to this man? Orang akan pandang apa? Yang menang tetap menang, yang kalah pun menang. Macam tu. Sepatutnya itulah nilai orang kita bawa, kan? Alright. Okay, so kembali kepada ekonomi tadi, apa yang cuba kita sampaikan, mungkin this expert and master in economy, and he have proof in all of this speech and all of this prediction. Dia kata pasal minyak, dia kata pasal barang, dia kata pasal ekonomi dunia, dia kata pasal mata wang, semuanya boleh dipakai. Dan dia ada cara dia, kan? And it proof Selangor, Penang yang dia ambil alih, ketika itu Perak hampir-hampir, kan? Kedah pun macam tu juga, kan? Kalau dia bagi chance, sepatutnya ia telah berlaku. Dan kita nampak di Selangor, paling ketara Selangor, paling ketara. Penang, antara yang hebat ialah tiada hutang. Itu kerajaan bawah pakatan. Selangor pula, apa yang dia buat ialah daripada simpanan hanya 2 juta, sekarang ada 2 bilion. Dalam masa berapa tahun saja. Sedangkan ketika Barisan Nasional memegang hampir 60 tahun, 50 tahun lebih masa tu sebelum kita ambil alih Selangor, 50 tahun lebih simpanan ada 2 juta. Bila diambil alih oleh PKR, masa tu Anwar Ibrahim yang cuba memberi penasihat ekonomi negeri, dia berjaya mengembalikan dalam masa 5 tahun 200 juta, dan selepas daripada tu, lepas 10 tahun jadi 2 bilion. Kan? So we can see if that happen, that is why all the staff state get a lot of bonus because of his idea. Dan kita nak macam tu tadi, kita nak sebenarnya walaupun gaji kita makin meningkat, ekonomi pun meningkat. Tanda ekonomi meningkat senang je, barang murah. That's it. Currency, pertukaran mata wang kita tinggi. Hari ni steady dekat 4.1. Sebab tu orang marah Najib, sebab masa Najib 4.5. Teruk lah. Maknanya $1 sama dengan RM4.50. Hari ni $1 bersama dengan RM4.10. Pada zaman Tun, Dr. Mahathir dulu lah, masa zaman awal itu, dia berjaya buat RM1.3.8. Macam tu. So we hope if really happen, changing of prime minister, the new one, the ninth one, yang ke-9 ni, akan berlakulah perubahan tersebut. Alright, cuba menjawab soalan Ika tadi, kan? Sebenarnya boleh jadi, kita boleh kembali kepada satu idea tersebut lah. Yes, betul lah tu. Siapa yang belajar ekonomi, saya sendiri pun basic ekonomi saja, kan, belum pun saya ambil subjek ekonomi tu sendiri. Tapi sebab tu kita macam persoal kepada Najib Razak ketika dia kata ekonomi kita meningkat, pembangunan 5%, 6%, tapi kita tengok barang makin lama makin mahal. So dia macam manipulate, dan orang ekonomi dia boleh manipulate benda ni. Contoh macam Menteri Kewangan, dia boleh manipulate benda tu. Bila dia kata sebenarnya kita mempunyai kewangan yang stabil, kat mana datang kewangan? Macam tu, kan. We are questioning. Right? Okay. So this is one thing lah, right? Saya nak tambah sikit. Macam mana nak meningkatkan ekonomi?
Okay, cuba jawab soalan tu. Macam mana nak meningkatkan ekonomi? Kita kata, ayalah sir, betul lah kita kena tingkat ekonomi. Tapi macam mana? Macam mana? Betul. If you are a prime minister, what is your plan to upgrade ekonomi? Okay, soalan sebelum saya jawab lagi, ingatkan saya bagi clue dulu. Okay, continue on that. Other than the economic field, this is another model showing that a part of the concept. Sebenarnya ekonomi nak pastikan dia maju, kata Najib Razak ketika dia keluarkan model ni, leadership kena hebat, kepimpinan lah. Okay, masa zaman dia, apa yang dia buat ialah dia tunjuk dia hebat. This is his style lah. Sampai hari ni masih lagi orang mengakui kehebatan dia. Of course, lawan akan kata macam-macam. Saya sendiri pun bukanlah penyokong dia, tapi saya kena lenient sebab saya educator. Kita kena ambil di tengah-tengah. Kita jangan menyokong, kita jangan membangkang. Kita berada di tengah, kan? So, yang kita sokong ialah perkara baik yang dia buat, yang kita bangkang bila dia buat benda yang salah, kan? So, dalam konteks leadership, dia tunjukkan one man show. Kat mana saja gambar dia. Itu cara dia. So, dia berjaya menarik perhatian semua orang. Yang kedua, private sector. Kita sangat memerlukan bantuan ataupun hubungan dengan private sector. Macam tadi lah, if let's say the government is doing well, the private is doing better. So that is what suppose the government do. Okay, dengar kalau kerajaan itu sebenarnya dalam keadaan stabil, siapa-siapa kerajaan tu steady, kerajaan kena buat yang kerja swasta lebih bagus lagi pendapatan dia berbanding kerajaan. Negara tersebut maju. Okay. Next, workforce. Tenaga kerja. Bermaksud ramai orang boleh bekerja dalam apa bidang. Dalam semua bidang ada pekerja dia. Jangan ada kekosongan bidang. Tu idea. Sebab tu dia terpaksa bawa masuk foreign labour. Sebab Malaysia dah penuh. Orang Malaysia semua bekerja. Oh, ya ke? Question kat situ, kan? So kadang-kadang kita terfikir ramai yang masih mengganggu, tapi kenapa ada pekerja asing? Sebenarnya kita nak seimbangkan benda tu. Sebab kemasukan warga asing juga sebenarnya memberi pendapatan pada negara, dan juga sebenarnya menjadi persaingan kepada warga tempatan. Okay, alright. Infrastructure, yes. Yang ni yang kata projek mega. So Najib Razak build up a lot of mega projects coming from fund from China, Arabs, kan, katanya. Cuma dipersoalkan sebab ekonomi tengah rendah, bawa projek mega, benefit pada siapa? Sangat. Lebih pada orang yang mewah lah, kan. Hanya orang yang mewah saja yang mendapat kelebihan projek mega tadi. Nak naik ATS mahal, nak naik MRT mahal, sebenarnya kalau kita kira kos dia, nak pergi hotel yang 5 star mahal, macam tu satu zaman tu. So dia lebih kepada golongan tertentu saja, tersasar pula yang lain. Okay? Alright. Tapi idea bagus, because if we have those infrastructure and we able to use it, the country become better, the citizen become we can say luxury, kan? Macam tu, luxurious, right? Okay, continue. Polisi. Alright, kita tengok jawapan untuk soalan sepasal nak naikkan ekonomi negara. Macam ni. So boleh jalankan hubungan dengan negara lain, dapat mengurangkan pengangguran di negara. Okey. Macam mana negara maju boleh ekonominya naik? Kita ambil Jerman, kita ambil Jepun, kita ambil US. Dan beberapa negara lain ni wujud jugalah, bukan 3 je lah, banyak lagi. Termasuk negara Arab. Yang penting nak naikkan ekonomi ialah pendapatan negara. Ni tulis. Ni tak ada dalam ni. Pendapatan negara. Ekonomi meningkat kalau pendapatan negara meningkat. Contoh, ekonomi keluarga, macam mana nak tahu dia tinggi ke rendah? Pendapatan keluarga tadi. Husband gaji 5,000, wife gaji 5,000, pendapatan keluarga dia 10,000. Adakah ekonomi keluarga dia bagus berbanding dengan keluarga yang lain? Pendapatan suami 3,000, pendapatan isteri kosong. Keluarga hanya mempunyai income
3,000 sebulan. Mana tinggi berendah? Of course yang 10,000 tinggi. Nak bagi faham. Negara yang berekonomi tinggi, pendapatan yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak berpendapatan tinggi? Dalam banyak-banyak bidang, what is the best area to build an income? Negara kena buat apa untuk dapat pendapatan tinggi ni? Cek balik tadi, Jepun, Jerman dan US. Macam mana dia boleh dapat pendapatan yang tinggi? Apa benda? Fikirkan nanti sambung balik. Okey, polisi maksudnya dasar. Okey, dasar banyak. Kalau kita buka dalam buku panjang. So, kita ringkaskan dekat sini. Dasar pendidikan, dasar perhubungan, dasar wanita, dasar keluarga. Lagi, dasar belia, dasar kita boleh kata integriti ni, kalau translate pun integriti, dasar kita nilai lah, nilai, dasar Islam dan akhirnya wawasan 2020. Ya, betul Bella. Perdagangan. Benda yang boleh menambah pendapatan dan sumber pendapatan yang begitu banyak ialah berbisnes. So what is the business of our country? Apakah bisnes negara kita? Jepun menghasilkan barang yang boleh dijual. Ciptaan okey, peralatan yang canggih. Jerman begitu juga, US. Okay. If people around the world needs the product produced by our country, that's getting income. Kita jual barang. Jepun jual apa? Jepun jual apa? TV Jepun, kereta Jepun, apa lagi? Slipper pun Jepun. Bayangkan. Alright. So production. Yes, betul Ika. Kita ada minyak yang dijual. Alright. Sepatutnya kita kaya. Sepatutnya kita sangat kaya. Bukan kaya, sangat kaya. Kenapa saya kata kaya? Sebab kalau kita tengok pengeluar minyak, negara yang mengeluarkan minyak kaya. Negara Arab kaya. Selain pada negara yang kaya juga di rantau kita ialah Brunei. Kenapa Brunei kaya? Sebab kaya dengan minyak. Minyak yang dia jual, dia dapat balik pendapatan yang sangat tinggi. Okay. Negara Malaysia sebenarnya dapat pendapatan yang sangat tinggi juga. Sepatutnya sebab Brunei ada minyak, kita Kelantan ada minyak, Terengganu ada minyak, Pahang ada minyak, Johor sepatutnya ada minyak, Sarawak, Sabah, banyak sangat minyak. Sepatutnya kita lebih kaya daripada Brunei. Sebab itu perjuangan untuk mentadbir negara kita sebenarnya perlu pengurusan ekonomi yang betul. Sebab pendapatan dah ada, nak menguruskan ekonomi tu je. Yes, sepatutnya kita boleh katakan bukanlah miskin, tapi kita nak pengurusan ekonomi negara lebih baik lagi. Itu maksud dia. Alright. Okay, yes, kita ada minyak, kita juga ada getah, kita ada sawit kan. Cuma kalau kita jadi macam Singapura, mana minyaknya? Singapura berdekatan dengan Johor, sebab tu bahaya kalau ada minyak antara keduanya. So Singapura dia fokus pada servis pelabuhan dia. Kita bukan saja ada minyak, kita ada banyak tadi. Sumber alam kita lagi banyak dengan balak dan sebagainya. Belum campur lagi tahu. Pengurusan ekonomi kita. Siapa yang mentadbir pengurusan ekonomi tadi? Yes. Malah kita pula macam bab kata Mahathir, ambil teknologi luar, bawa masuk, produce kat sini dan jual dekat luar. Sebab tu kita kena ada perancangan, master plan dalam industri tadi. If we have a very good one, it shouldn't be this kind of economy that we have right now. Jepun yang kecil, Brunei yang kecil pun boleh buat
lebih hebat daripada kita, sepatutnya kita berganda-ganda hebatnya. Right? Okay, I think that's for today. Kan? Kenapa kita masih list dalam negara miskin? Kita bukan negara miskin. Kita negara membangun. Membangun. Kalau kita negara miskin, kita macam Afrika, macam India, macam itulah. Okay. Negara Malaysia bukanlah golongan termiskin. Kalau termiskin contoh macam Indonesia, kan? Macam tu. Tapi kita belum capai negara maju. At least kita upgrade sikit daripada membangun lah. Dan kita dapat lihat pembangunan tu wujud. Cuma kita bimbang berlaku tadi lah, kan, penyelewengan, terutama pada orang yang berkuasa. Okay. Alright, that's for the notes today. This is your task. You need to understand what is the vision of 2020, because this is very important to gain it, and what your opinion. Sebenarnya saya ada letakkan link untuk wawasan 2020 ni, tapi it's up to you, and you can watch it if you want. I'll put it after this in the Facebook. At the same time, you can have your own idea about what it should be the vision of 2020. Sebab kita dah berada di penghujung 2020, kan. So kita nak sambung lagi, kan. Kita nak sambung wawasan ini kepada 2030 lah, 2050 lah, kan. Dan kalau kita capai 2057, kita capai wawasan 4 lah, iaitu 100 tahun merdeka. Right? Okay. Any other question from you guys? Yeah, betul. Betul ke? Yes, it should be. Okay, contoh bila you cakap macam ni, kalau di Brunei, kalau kita hari ni di Malaysia pakai Proton, standard orang, di Brunei standard pakai Honda. Standard pakai Honda. Bayangkan kalau semua orang Malaysia ni standardnya level Honda. Best tak? Macam tu lah, Alright. Kalau kita negara maju, standard kita yes macam dia, Merc, BMW. Dan juga mungkin Lamborghini, Ferrari, ramai lagi yang pakai. Walaupun hari ni pun ramai juga, mungkin ramai lagi kereta-kereta mewah yang ada, kan. And then jurang kemiskinan mesti kurang. Alright. Okay. Thank you so much for your attention today. Hopefully you get something, understand more from the content, and clear explanation from me. Hope see you in WhatsApp group, and I give you the link for those who want to watch what is Vision 2020 all about, and how we going to achieve it this year, and what is going to be for our future. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye.